Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada mulanya, saya telah diberitahu oleh seorang subscriber saya di mana terdapat satu makam pernisan Aceh terletak di kawasan Kampung Gajah di Perak. Kawasan makam ini terletak di dalam kebun kelapa sawit yang berhampiran dengan Sungai Perak. Untuk masuk ke kawasan makam agak mencabar kerana laluan masuk agak sempit dan tidak rata, tapi kesan jalan masuk ke makam ini menunjukkan ianya pernah diturak. Namun, jalan ini telah rosak. Terdapat binaan pagar batu pada makam ini, tapi saya tidak tahu sejak bila binaan pagar batu ini dibina. Melihat keadaan kawasan makam ini amat menyedihkan, kerana sepertinya sudah tidak ada lagi orang yang pedulikannya. Kawasan penuh dengan semak samun yang menutupi seluruh kawasan makam. Semoga selepas video ini disiarkan, makam ini dapat dijaga dengan baik sampai bila-bila, kerana pemilik makam ini bukan orang biasa. Menurut sumber maklumat di internet yang mungkin bersumberkan cerita lisan masyarakat setempat, menyatakan ianya makam Puteri Aceh dan dikatakan isteri seorang pembesar dari Aceh yang dihantar untuk menjaga hal ehwal Perak. Kalau dilihat dalam catatan sejarah, ada menyebut Perak pernah berada di bawah pengaruh secara terus oleh Aceh sejak 1570-an hingga 80 tahun kemudian. Mungkin ada benarnya kalau dikaitkan dengan catatan sejarah tersebut dengan makam Puteri Aceh ini. Batu nisan Aceh ini terukir dengan indah menggunakan motif bunga dan awan larat, menyerlahkan lagi statusnya yang bertaraf tinggi. Ini menambahkan lagi keyakinan dakwaan tersebut, tapi nampaknya seperti masih belum meyakinkan kerana sejarahnya yang sebenar tidak dapat dirungkai. Untuk mencari bukti catatan sejarah bertulis berkaitan makam Puteri Aceh ini mungkin agak sukar kerana tidak semua sejarah atau hikayat mencatatkan perkara ini. Saya sendiri agak sukar untuk mendapatkan maklumat berkaitan makam ini melalui sumber internet dan masyarakat setempat. Saya percaya ramai yang tidak tahu berkaitan makam ini yang didakwa sebagai makam Puteri Aceh. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengetahuan semua, melalui dapatan sumber batin dari Puan Ita, ini adalah makam Ratu Safiatuddin Tajul Alam, iaitu anak sulung kepada Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Shah, Sultan Aceh ke-12 yang memerintah dari 1607 sehingga 1636.
Ratu Safiatuddin dilahirkan pada tahun 1612 dengan nama Puteri Sri Alam. Beliau kemudian dikahwinkan dengan Raja Husein, iaitu putera yang dibawa dari Kesultanan Pahang. Selepas Sultan Iskandar Muda mangkat pada 1637, Raja Husein menggantikan bapa mertuanya Sultan Iskandar Muda sebagai Sultan Kerajaan Aceh menggunakan gelaran Sultan Iskandar Thani Alauddin Mughayat Shah. Pemerintahan Sultan Iskandar Thani ini tidak begitu lama kerana baginda kemudiannya mangkat pada tahun 1641, iaitu 4 tahun pemerintahan. Perkahwinan Ratu Safiatuddin dengan Sultan Iskandar Thani tidak ada zuriat sebagai pengganti tahta, maka berlaku kesulitan mencari pengganti lelaki. Kemudian seorang ulama besar, Nuruddin Ar-Raniri, menjadi orang tengah lalu melantik Ratu Safiatuddin sebagai sultanah. Pemilihan itu berdasarkan Ratu Safiatuddin ada 2 kebesaran, iaitu anak sulung kepada Sultan Iskandar Muda dan isteri kepada Sultan Iskandar Thani. Semasa pemerintahan Ratu Safiatuddin, ekonomi dan perdagangan Aceh mengalami perkembangan pesat. Harga makanan murah dan kerajaan Aceh menikmati kesejahteraan. Ia menjalankan pemerintahan dengan bijak, cekap dan cerdas. Pada pemerintahannya, undang-undang, adat dan sastra berkembang dengan baik. Kajian dan sastra Islam mengalami perkembangan pesat pada pemerintahan Ratu Safiatuddin. Terdapat beberapa karya sastra penting yang ditulis pada masa kekuasaannya. Pasti ramai yang tertanya, kenapa makamnya berada di Perak? Ratu Safiatuddin memerintah Aceh selama 35 tahun dan telah membentuk barisan perempuan pengawal istana yang turut berperang dalam Perang Melaka. Pada hujung pemerintahannya, Ratu Safiatuddin merancang untuk mendapatkan kembali Melaka. Semasa Perang Melaka tersebut, Ratu Safiatuddin turut serta dalam peperangan itu kerana ingin membalas dendam di atas kegagalan Aceh menakluk Melaka sebelum ini pada zaman ayahandanya Sultan Iskandar Muda. Namun peperangan ini tidak memihak kepada Ratu Safiatuddin, menyebabkan Aceh sekali lagi gagal mendapatkan Melaka dari penjajah Portugis. Dalam keadaan kucak-kacir itu, Ratu Safiatuddin telah melarikan diri dengan beberapa orang pengikutnya ke Perak kerana dipercayai beliau alami kecederaan ketika peperangan tersebut. Kenapa beliau ke Perak? Kerana ketika itu Perak negeri di bawah naungan kerajaan Aceh. Mungkin disebabkan kecederaan yang dialaminya agak parah, pengikutnya ingin mendapatkan rawatan dengan segera. Jadi yang terdekat adalah ke negeri Perak. Tidak berapa lama kemudian, Ratu Safiatuddin mangkat di Perak. Sebenarnya, maklumat ke mana Ratu Safiatuddin menghilang selepas kalah Perang Melaka itu tidak diketahui oleh kerajaan Aceh. Rupanya pihak Aceh sehingga kini masih mencari makam Sultanah Aceh yang hilang, dan salah satunya adalah makam Ratu Safiatuddin ini. Maklumat ini saya dapat tahu dari sumber internet di sebuah website. Website tersebut mengatakan selepas Belanda menguasai Aceh, Belanda telah banyak menghancurkan makam para pahlawan Aceh, dan salah satunya makam raja terbesar kerajaan Aceh, iaitu makam Sultan Iskandar Muda, namun dibangunkan kembali seperti yang kita lihat pada hari ini. Akibat penjarahan yang dilakukan oleh penjajah Belanda, makam kebanyakan para sultanah Aceh sehingga kini belum diketahui keberadaannya. Kenapa Belanda buat begitu? Ini kerana untuk menghancurkan semangat dan mental rakyat Aceh agar sejarah panjang selama 500 tahun Kesultanan Aceh hilang dari ingatan. Sejarah dikecilkan sehingga seolah-olah menjadi mitos belaka. Semoga maklumat makam Ratu Safiatuddin ini sampai kepada pengetahuan sejarawan Aceh
dan juga Kerajaan Aceh, supaya kita sama-sama dapat berkongsi sejarah yang sama bagi mengembalikan kegemilangan sejarah agung Nusantara. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.